Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin ya rabbal alamin. اللهم أطرد ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan dengan hukum ahkam tajwid. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada risalah Tanbihul Qari yang disusun oleh Ustaz Tariq hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa mi'ulumihi wa mi'ulumi masyaikhihi wa masyaikhina fid daraini amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atas kamu, berselawatlah kamu ke atasnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang paling utama, yakni paling dekat denganku pada hari kiamat, ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 wa man shalla alayya 10 sallallahu alaihi 100 wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar wa askanahu Allahu yaumal qiyamati ma'asy syuhada. Rawahu at-Tabarani fil Awsat. Bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat, yakni merahmati ke atasnya 10 kali. Dan siapa yang berselawat ke atasku 10, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atasnya 100. Dan siapa yang berselawat ke atasku 100, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis, yakni tetapkan di antara dua matanya kelepasan daripada kemunafikan dan kelepasan daripada neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tempatkannya pada hari kiamat bersama dengan syuhada. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Okey, ini mukadimah daripada penulis risalah. Baik, kita akan masuk kepada bincangan bagi risalah ni. Qala al-musannif Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okey, kita masuk pada perbincangan. Kalimah yang dibaca dengan sin atau sad. Okey, ini yang kita dah sebut pada pertemuan yang pertama.
yakni tajuk yang pertama yang akan dibicarakan di dalam risalah ini, yakni kalimah yang dibaca dengan sin atau sad. Maksudnya satu kalimah tu dia nak baca sin ataupun nak baca dengan sad. Okey, yang pertama, dua kalimah ditulis dengan huruf sad tetapi dibaca dengan huruf sin. Sebab itu yakni kerana itulah ulama ilmu dhabt. Okey, apa maksud dhabt ni? Dhabt ni maksudnya ilmu yang membincangkan berkaitan dengan simbol-simbol ataupun titik-titik yang berada dalam Quran, dalam kalimah Quran. Okey, kita cerita sikit lah. Okey, asalnya Al-Quran ini tidak ada titik dan tidak ada baris ketika mana diturunkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlalulah zaman yang mana berlaku kerosakan bahasa Arab, maka para ulama mengambil ihtimam untuk menjaga Al-Quran daripada berlaku kerosakan. Maka bermula pada zaman Abu Aswad Ad-Du'ali, maka telah bermula usaha-usaha untuk meletakkan simbol-simbol dan baris. Tapi maksudnya dia memulakan, dia bukan yang mengembangkan. Jadi bermula pada zaman Abu Aswad Ad-Du'ali yang merupakan murid kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi titik-titik dan baris tu telah berkembang pada zaman Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan Yahya bin Ya'mar. Ketika zaman ni berkembang atas perintah apa? Atas perintah daripada Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Sehinggalah sampai pada zaman kita, maka Al-Quran itu sendiri telah ada titik dan baris. Sebab tu kalau kita perasan, kalau orang yang pernah mengaji kitab Arab, dia akan ada sebut contoh, dia disebut contoh harfus shin al-mu'jamah. Sebab apa disebut harfus shin al-mu'jamah? Sebab mu'jam tu, maksud mu'jam tu merujuk pada ajam. Orang ajam dia tak pandai membezakan antara huruf sin dengan shin. Jadi huruf sin dia tak titik. Shin pun sebenarnya tak ada titik. Cumanya diadakan titik tu untuk membezakan antara sin dengan shin. Jadi huruf yang ada titik maka disebut dengan mu'jam. Nisbah kepada orang ajam yang tak pandai membezakan antara huruf sin dan shin. Bahkan orang Arab pun pada zaman sekarang tak mampu nak membezakan antara sin dengan shin. Maka sebab itulah disebutkan shin al-mu'jamah, kha al-mu'jamah. Ataupun ada di istilah ini disebut ihmal dengan ghairu ihmal. Al-muhmal dengan ghairu muhmal. Muhmal ni maksudnya tidak ada titik, ghairu muhmal maksudnya ada titik, dan sebagainya. Jadi ilmu dhabt ni dia satu ilmu yang khusus. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan bincangkan pada masa datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi panjang je lah saya bincang. Okey, ulama ilmu dhabt meletakkan huruf sin kecil, bukan kecil kecil. Kecil ni orang Kedah ni. Kecil di atasnya. Baik. Maksudnya dalam Al-Quran asalnya tidak ada sin kecil tu, tapi diletakkan sebagai bantuan untuk, sebab dekat situ, maksudnya dekat perkataan itu ada wajah bacaan. Ada dua wajah bacaan. Ada yang dibaca dengan sin, ada baca dengan sad. Maka bila diletakkan sin kecil tu, maka membantu pembaca untuk mengenal, dekat sini ada dua wajah bacaan. Okey. Cumanya kita nak tengok apakah fungsi diletakkan sin tu. Maksudnya secara detail lah, secara tafsil. Okey. Contoh tempat yang mempunyai sin kecil dalam Quran. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dalam perkataan tu ditulis sad, tapi di atasnya ada sin kecil. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un, surah Al-Baqarah. Lepas tu yang kedua, wazadakum fil khalqi bastah. Okey, surah Al-A'raf. Okey.
Nanti musannif penyusun risalah ni akan menyebutkan yang mana yang perlu diutamakan, yang mana perlu dikemudiankan. Nak baca sin ke ataupun nak baca sad. Jadi penyusun risalah ni akan menjelaskan kepada kita. Cuma kita akan sebutkan lagi. Okey, yang seterusnya kalimah yang ditulis dengan huruf sad dan dibaca dengan huruf sad. Okey, maksudnya mudah lah. Maksudnya tak ada sin kecil lah pada perkataan tersebut. Contoh dalam surah Al-Ghashiyah, lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Okey, dekat situ sad saja, tidak ada sin kecil. Yang seterusnya, kalimah yang ditulis dengan huruf sad dan boleh dibaca dengan dua wajah, sad dan sin. Okey, dalam surah At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Okey, ni tiga tempat ataupun kata tiga jenis keadaan bagi huruf sad tu, kan? Maksudnya ada huruf ditulis maksudnya okey, asal perkataan tu di dalamnya ditulis huruf sad. Okey, itu tak ada pertikaian. Ada keadaan yang mana sin kecil berada di atas sad. Ada keadaan yang mana tidak ada sin kecil pada perkataan tersebut, dan ada keadaan yang mana sin kecil berada di bawah sad. Okey. Jadi musannif mendatangkan, maksudnya cara bacaan yang perlu kita lakukan ataupun bacaan yang dibolehkan bagi keadaan-keadaan yang tersebut. Okey. Yang seterusnya, kalimah wayabsutu. Okey, wayabsutu ni ada sin di atas, sin kecil di atas sad. Okey. Lepas tu bastah. Di atas sad tu ada sin kecil. Okey, bagi rujukan kepada penonton, okey, wayabsutu tu dalam surah Al-Baqarah ayat 245, bastah dalam surah Al-A'raf ayat ke-69. Okey, cara membaca dia, hukum dia dekat sini ialah apa? Dibaca dengan huruf sin sahaja. Okey, ni kaedah lah. Okey, saya boleh bagi kaedah. Okey, bila dalam perkataan tersebut adanya sin kecil, yang mana sin kecil tersebut berada di atas sad, maka bacaan yang kita kena baca ialah dengan sin, bukan dengan sad. Meskipun dalam perkataan tu ditulis sad, tapi sin tu bukan asal perkataan tu. Sebab kita perlu ingat, kita membaca dengan riwayat Hafs. Jadi riwayat Hafs bila jadi macam ni, keadaan yang macam ni, yang mana sin kecil berada di atas sad, maka diutamakan bacaan sin. Apa dah? Okey, itu kaedah yang pertama. Yang kedua, bimusaytir, surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-22. Okey, dibaca dengan huruf sad saja. Okey, ni tak ada masalah, sebab hanya ada huruf sad saja, tidak ada huruf sin kecil pada perkataan ini. Yang seterusnya, al-musaytirun, iaitu pada surah At-Tur, ayat ke-37. Okey, dibaca dengan dua wajah, huruf sad dan huruf sin. Okey, kita boleh Okey, kita boleh buat kesimpulan dekat sini. Baik. Pada dua keadaan lah. Pada yang keadaan contoh macam musaytir, bimusaytir, surah Ghashiyah tu kita tak perlu bincangkan sebab dia tidak ada sin kecil pada perkataan tersebut. Jadi dia mudah. Memang kita akan baca dengan huruf sad, gitu. Salah. Cuma isu dia, jika sin di atas sad, perlu diingat, wahai penonton yang dirahmati Allah SWT, kita kena baca dengan sin. Ingat sin sin kecil yang berada di atas sad
maka dibaca dengan sin. Sekalipun kita nampak, oh ni sad ni asal perkataan, tapi kenapa tak? Inilah yang dibaca oleh di dalam riwayat Hafs. Puan. Okey. Jadi sin yang berada di atas sad maka dibaca dengan sin. Berbeza dengan sin yang berada di bawah sad. Seperti perkataan Al-Musaytirun surah At-Tur ayat 37, maka dekat sini ada dua wajah. Dua wajah. Tapi disebutkan oleh para ulama aula dia dengan sad. Puan, aula dengan sad. Baik. Okay, ada tambah sikit oleh pengarang di bawah. Okey. Sin kecil di sini menunjukkan bacaan dengan huruf sin ataupun sad, dan ianya terletak di atas atau di bawah huruf sad, di pertengahan kalimah. Okey, maksud pertengahan kalimah ni, kalau kita tengok perkataan-perkataan tersebut, sad dia tidak berada di hujung, kebanyakannya semua di pertengahan. Berbeza dengan sin kecil pada bab saktah yang menunjukkan bacaan saktah dan ianya terletak di antara dua kalimah. Okey, ini perlu diambil perhatian oleh pembaca Al-Quran yang dirahmati Allah SWT. Di dalam Al-Quran, maksudnya simbol-simbol yang ada di Al-Quran, jadi sin kecil ni dia ada dua peranan. Okey, kalau kita tengok sin kecil yang pertama, sin kecil yang dia berada di dalam perkataan, seperti berada di atas sad ataupun berada di bawah sad, maka sin kecil ini tujuan dia untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa di situ terdapat wajah bacaan yang mana boleh dibaca dengan sin. Okey, itu yang pertama. Berbeza dengan satu lagi penggunaan sin kecil, yang mana penggunaan yang kedua pada sin kecil ialah jika sin kecil itu berada di antara dua kalimah. Maksudnya kalimah yang pertama, kalimah yang kedua. Okey, di tengah-tengah dia, yang mana ada satu ruang kosong, di atasnya ada sin kecil. Maka sin kecil tersebut dikira sebagai sin saktah. Okey, saktah ni ialah membaca berhenti, kan? Bila kita dapat sin tu, kita berhenti pada sin tu tanpa mengambil nafas baharu. Kemudian kita terus menyambung perkataan yang selepas daripadanya. Okey, saktah di dalam Al-Quran ada 5. Ada 5 tempat. Nanti insya-Allah dia akan bincangkan. Kalau tak ada bincang, insya-Allah nanti kita akan sebut. Kita akan maklumkan lain. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.